Vivo X50 Series, fotografi, definisi baharu, gimbal sensor sensitivity mantap, pemandangan malam yang menakjubkan. Beralih ke perkembangan Dewan Rakyat, antara yang dibangkitkan dalam sesi pagi tadi, isu mewajibkan penggunaan aplikasi MySejahtera di premis tertentu dan kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Untuk perkembangannya, kita terus sahaja ke Parlimen bersama Izrina Amir Hamzah. Teruskan Izrina dengan laporan anda. Terima kasih Fatin di Seri Pentas. Untuk makluman, kerajaan kini dalam peringkat perbincangan untuk mewajibkan penggunaan aplikasi MySejahtera ke atas premis tertentu di seluruh negara dalam usaha membendung penularan COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mohamad Rizwan Mat Yusof berkata, ia juga adalah sebahagian usaha untuk membudayakan masyarakat di negara ini untuk menggunakan aplikasi itu berbanding mengisi maklumat peribadi serta kesihatan secara manual. Dan kita sedang mengkaji dan berbincang dengan Majlis Keselamatan Negara dan juga dengan the AG Office sama ada kita boleh enforce this as a law. Jadi kalau kita lihat, kita lebih mahu menggalakkan supaya premis ini apabila mendaftar untuk dibuka, untuk ada kaedah MySejahtera untuk membenarkan sesiapa sahaja yang masuk ke situ tidak perlu mengisi borang tapi menggunakan MySejahtera application. Tapi kita tidak, orang kata itu, tidak menidakkan penggunaan borang. Jadi ini adalah proses membangunkan budaya baru yang seperti yang kita tahu, kita sedang membawa berbagai kaedah untuk memastikan apa saja bentuk pemudah cara dari yang kita boleh bawa kepada komuniti. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan ahli Parlimen Gopeng, Dr. Lee Boon Chye ketika sesi pertanyaan Menteri pagi tadi. Jelasnya aplikasi itu nyata membantu kerajaan dalam mengesan kontak rapat pesakit COVID-19 dengan segera melalui makluman pengimbasan kod QR di premis. Ia terbukti apabila 322 pesakit iaitu 3.4% daripada jumlah keseluruhan pesakit telah dikesan melalui aplikasi berkenaan. Sehingga 16 Ogos lalu, 15.1 juta orang telah berdaftar. Mengulas isu kebocoran data, beliau berkata, data yang diperoleh menerusi aplikasi MySejahtera dilindungi mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Sebarang keterisa data selain daripada penggunaan aplikasi itu akan disiasat polis untuk tindakan lanjut. 1,721 kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak direkodkan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM dari tempoh awal tahun ini hingga 30 Jun. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof berkata, kesalahan merogol kanak-kanak adalah yang paling tinggi dicatatkan iaitu sebanyak 651 kes. Kesalahan rogol 651 kes, sumbang mahram 106 kes, luar tabi'i 106 kes, cabul 344 kes dan kesalahan di bawah Akta Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 514 kes. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan yang diutarakan Ahli Parlimen Setiu Tuan Syahari Zulkarnain Abdul Kadir berhubung jenayah seksual dalam kalangan kanak-kanak. Pelbagai tindakan diambil untuk menangani isu jenayah seksual pedofilia termasuk dari segi pencegahan, perundangan, intervensi dan pendidikan lanjut untuk memantapkan sistem yang sedia ada. Tambahnya, kajian penanda aras yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit bagi tahun 2019 meletakkan Malaysia di tangga ke-23 daripada 60 negara dalam usaha melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual ini. Sementara itu, Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA akan melancarkan projek pembangunan wakaf air pada September depan sebagai usaha memastikan rakyat khususnya di luar bandar mempunyai akses untuk bekalan air bersih. Menterinya, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, pihaknya kini dalam proses memuktamadkan model takbir urus wakaf air. Untuk makluman semua, wakaf air ialah suatu konsep pembiayaan yang daripada pendanaan awam
yang bertujuan bagi mewujudkan akses rakyat luar bandar kepada sumber pembiayaan bekal air yang mudah dan cepat serta mampan. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan yang dibangkitkan Ahli Parlimen Kemaman, Tuan Cik Alias Hamid, mengenai rangka pelan dan rancangan kajian rintis wakaf infrastruktur air di negara ini. Antara ciri utama, menerima sumbangan dalam bentuk tunai daripada individu atau syarikat dengan niat untuk wakaf air. Satu mekanisme juga sedang dirangka bagi membolehkan syarikat yang membuat sumbangan mendapat pelepasan cukai. Ia bagi menggalakkan lebih ramai pihak menyumbang dan manfaatnya boleh dinikmati semua lapisan masyarakat tanpa mengira agama, kaum dan bangsa. Dalam pada itu, perbahasan rang undang-undang langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan untuk mengurangkan kesan penyakit COVID-19 2020 akan diteruskan apabila sidang Dewan bersambung semula jam 2.30 petang ini. Sekian saja dari Parlimen, kembali bersama Fatin di Sri Pentas. Baik, terima kasih Izrina, teruskan dengan laporan anda.